Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita bertemu bagi siaran Garasi TV 11 hari bulan November sesi malam. Anda nampak tamunya, tapi dia tak akan buka mulut. Macam selalu kita akan ada perjanjian. Malam ni kita dapat 400 nombor, barulah tamu saya akan buka mulut. Tolong share, kerana malam ni adalah kali pertama anda yang mengikuti Garasi akan dapat melihat tamu wanita pertama itu keset ni selepas kita dah bersiaran hampir minggu ke-17. Yang datang semuanya adalah Big Brothers. Tidak pernah ada sister yang datang ni. Tadi malam ni kami bawa dan tentulah perkongsiannya seperti mana saya bincang. 2-3 hari ni anda dah mula bertanya kenapa banyak sangat kita bercakap tentang wanita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk 32,000 orang yang menonton view after live untuk siaran petang tadi mengenai Aceh, dan kita mencapai satu rekod baru lagi bagi sesi tontonan petang dengan reach 1.3,000 kerana kita mememorikan semula sejarah apa yang berlaku pada Aceh. Saya preview balik, saya mengucapkan terima kasih pada ramai yang menonton, terutama mereka yang berdarah Aceh dan mereka yang berminat mencari gadis Aceh. Yang paling saya tengok tadi bila saya pin saja, kalau anda mahukan seorang wanita yang mempunyai tempo nada bercakap yang hampir sama seperti gadis Betawi, yang mempunyai Quran di dalam hatinya, dia adalah gadis daripada Aceh. Itu pengalaman saya selama 52 hari di Aceh dan anda berkongsi dan ramai dah mula jawab. Tapi malam ni kita akan tanya dulu, sebelum anda pergi dan berjumpa gadis Aceh, anda mesti mendapat sedikit tip bagaimana memulakan langkah. Jadi kita akan minta Dr. Agus share. Saya tunggu nombor sekarang. Admin akan report nombor 400 je. Saya akan minta tamu kita Dr. Agus Syahadan, Dr. Hajah Agus Syahadan untuk membuka mulutnya. Anda tahu profil dia. Ini orang yang dah ada doktorat dan tentulah pendidikannya tinggi. Berapa ada nombor saya? 200. Okay, tolong share kerana anda akan kita baru saja 2 minit. Saya selalunya akan harap 4 atau 5 minit kita dapat reach 400 malam ni kerana ada banyak benda menarik yang kita akan bercakap tentang wanita. Kita akan bercakap tentang kita lelaki yang ramai dalam rakan garasi saya fikir adalah 90%, nisbah 10% perempuan. Jadi ramai yang ingin tahu, tak kiralah sama ada anda bujang-bujangan atau anda suami-suamian. Okay? Itu anda memerlukan sedikit tip. Mungkin ada banyak benda yang selama anda menjadi lelaki, daripada remaja hingga dewasa, atau sekarang mungkin anda datang menjadi bapa atau datuk seperti saya, anda memerlukan lebih bimbingan kerana banyak perkara kadang-kadang kita belajar dalam proses yang tak pernah berhenti. Apapun saya suruh doktor perkenalkan diri dulu kepada rakan Garasi. Ini kerana pertama kali doktor bersiaran di Facebook Garasi dan dia dari TV3 pagi tadi kerana bersiaran mengenai remaja dan jenayah merujuk kepada kes yang berlaku di Terengganu dan banyak kes yang berlaku di Malaysia. Doktor? Dah boleh buka mulut? Dah. Boleh buka mulut kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mulut. Tapi sekarang boleh buka mulut tak? Dah, 400 dah. 400 dah? Masya Allah. Okey. Nama diberi ke? Nama diberi Dr. Azuraida Syahadan. Alhamdulillah, pagi tadi saya dekat MHI TV3. Kita bercakap mengenai remaja dan juga moral. Background sedikit lah kot baru balik Malaysia. Jadi tak adalah baru sangat Mas Zainal. Sebenarnya saya balik Malaysia tahun 2015. Saya tinggal dekat Amerika selama lebih kurang 8 tahun. Dari tahun 2008 saya berhijrah ke Amerika. Saya sambung belajar kat sana. Saya buat master, saya kerja, saya buat PhD. Habis PhD kita kerja lagi. Lepas tu balik Malaysia pada tahun 2015. Bila balik Malaysia ni, bidang saya adalah bidang kepimpinan. Dan juga saya juga ada sijil dalam beberapa bidang lah, antaranya perkembangan kanak-kanak dari US. Lepas tu saya ada cognitive fitness, pengajian mengenai otak, belajar mengenai otak daripada Harvard, Alhamdulillah. Dan ada juga sijil psikoterapi lah. Psikoterapi ni kita bercakap pasal otak juga, pasal diri kita manusia, pasal dalaman dalam diri kita, dalam emosi mengawal emosi kita kan Mas Zainal kan. Jadi bersedikit lah saya rasa kan. Dan saya juga banyak melibatkan diri dalam aktiviti NGO, kejamal. Baru-baru ni saya baru pergi Syria. Bulan 1 hari tu saya baru balik dari Syria. Nanti kita kongsi kisah pengalaman dekat Syria, macam mana kita situasinya di Syria. Kita nampak orang bersenapang kan, semua tu insya-Allah. Okey. Tapi macam mana pun tak akan lepas daripada dia kena menjawab tentang bagaimana menjadi seorang wanita di tengah-tengah lelaki. Kerana ini tip yang paling penting macam saya beritahu pada saudara. Sama ada kita melihat apa saja, macam saya beritahu pada saudara, 43% kes keganasan rumah tangga dilaporkan meningkat apabila berlaku kemesetan ekonomi. Setiap kali berlaku masalah ekonomi,
yang paling terancam bukan saja pekerjaan semata-mata, tapi psikologi manusia dan juga ruang lingkup yang paling dekat, iaitu keluarga. Doktor, saya nak cerita pada doktor paling basic untuk sekarang. Setiap kali orang apabila hilang pekerjaan, pertama yang akan datang adalah panik kerana dia kehilangan sumber pendapatan. Dan selalunya orang tak dapat mengawalnya, paniknya itu akan datang kepada orang paling dekat. Dalam kes seorang suami, dia adalah isterinya. Dalam kes seorang isteri, kemungkinan ibu, mungkin anaknya. Perkara yang pertama, doktor, mesti ada apabila kita mengalami panik akibat kita kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup. Betul. Cara mengatasi atau bagaimana? Nasihat, doktor. Okey. Sebenarnya macam ni, dalam situasi menghadapi pandemik, especially sekarang ni dalam PKP ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah tetapkan mindset kita that everything's gonna be okay. So apa sebab mindset ataupun akal kita ni mengawal segala-galanya. Bila kita tenang dekat sini, maknanya kita akan tenang mengawal keadaan di luar. So cara kita bercakap dengan orang pun kita akan tenang, cara kita mengatasi masalah tu pun kita akan tenang. Jadi bila kita kehilangan pekerjaan, maka kat situ kita tak gelabah, kita tak macam macam ni. Sebab apa? Sebab kita mampu kawal dekat sini. Dalam otak kita, dalam akal kita, kita dah cakap relax. Fikir, okay, sekarang nak buat apa? Jadi kita menggunakan potensi akal kita untuk berfikir dalam keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan emosi kita tak stabil tu. Jadi kat situ kebanyakan orang yang mampu mengawal otak dia akan menjadi individu yang tenang dalam menghadapi apa sahaja krisis. Dan bila dia berjumpa dengan isterinya, bila dia jumpa dengan ibunya, maka kat situ dia akan kekal tenang dan orang kata menghidangkan apa saja masalah yang ada tu untuk dibawa berbincang. Itu bezanya dengan orang yang tidak mampu mengawal otak. Orang yang tak mampu mengawal akal, dia akan keluar kabut, dia akan panik, dia akan balik rumah, dia akan marah-marah, dia akan hempas-hempas. Tadi kena buang kerja. Siap-siap domestic violence jadi, kan? Mengikut data Befriender, mereka menerima lebih 30,000 panggilan sepanjang PKP. Berarti Befriender adalah satu NGO yang mengendalikan khidmat kaunseling bagi mereka yang mempunyai intention ataupun tujuan membunuh diri, mencederakan diri atau bertindak di luar daripada batas walaupun ada substan dalam tindakan mereka. Dan dalam belanjawan, 25 juta diperuntukkan bagi membolehkan kerajaan menyediakan sistem sokongan. Doktor, saya nak cerita, walaupun kita cerita kekuatan mental, tetapi tak semua orang boleh melakukannya dengan sekejap. Dan saya contohkan report Befriender tu 30,000 panggilan yang menjurus kepada gangguan psikologi ataupun tidak keupayaan mental. Okay. Pertama saya nak bagi gambaran kepada doktor. Satu tentang orangnya, yang kedua tentang kita sebagai anggota masyarakat. Berarti kalau orang kata dia panggil cry for help, istilah yang dipanggil bila seseorang bertindak sesuatu di luar jangkaan. Dalam kes yang berlaku di Perak, sebelum orang itu bertindak merempuh pejabatnya dan membiarkan diri dilanggar lori, cry for help telah pun dinyatakan dalam Facebook di mana dia melahirkan protesnya, kemudian barulah dia bertindak ganas. Macam mana doktor nak advice kepada kami, kepada penonton semua, untuk mengenal pasti tanda-tanda orang yang boleh bertindak di luar jangkaan kerana gangguan emosi yang dia alami akibat situasi kehilangan pekerjaan ataupun gangguan kewangan? Okey, ada 3 benda utama kita kena aware of perubahan dia. So, 3 perubahan utama. Perubahan yang pertama, perubahan dari segi emosi dia. Kita tengok kalau individu tu sebelum ni seorang yang tenang, macam Zainal tenang je. Tiba-tiba ada satu point, bila balik rumah, dia emosinya berubah, berkucar-kacir. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, tak tentu pasal. Perubahan emosi. Perubahan emosi salah satu tanda. Yang kedua adalah perubahan sikap. So, perubahan sikap. Kalau sebelum ni suami kita, isteri kita, seorang yang tenang, seorang relax, seorang balik rumah, cool kan, suka bercerita dengan kita. Tetapi satu masa dia balik rumah, dia tak suka bercerita dengan kita. Dia duduk diam. Bila kita tanya, pergi sana lah, saya tak nak jawab lah. Tapi sebelum ni, tiada berlaku perubahan sikap sebegitu. Jadi bila kita aware of perubahan sikap tersebut, maknanya something is wrong. Dan yang ketiga adalah perubahan dari aspek spiritual. So, spiritual ni kita bercakap mengenai rohani dia lah. Dalaman dia, mungkin sebelum ni dia semayang. Kan, semayangnya kusyuk. Tapi tiba-tiba, ni kalau suami isteri kan kita tahu suami kita macam mana, isteri kita macam mana. Kita tahulah suami kita ni solat macam mana, kan. Kadang lepas maghrib dia baca Quran ke, kan. Tapi ada satu saat bila dia balik rumah kan, dah beberapa hari dah tengok dia tak solat, beberapa hari tengok mungkin solatnya tak khusyuk kan. Ataupun berlaku perubahan dari segi spiritualnya, ataupun dia hilang hopes. Dia hilang harapan. Dia hilang harapan dan dia menyalahkan
Tuhan, kenapalah jadi benda ni kat aku? Sebelum ni tak pernah nak salahkan Tuhan kan? Bila rezeki datang banyak, tapi tiba-tiba bila terjadi macam ni, kita macam, kenapa benda ni jadi kat aku? Pasal ni tengok anak bini aku, hilang spiritualnya. Maka kat situ, kita kena aware lah. Itulah 3 jenis perubahan ni. Okey. Aware adalah satu perkara yang kita mungkin dapat kesan tanda-tanda orang depression. Betul. Atau orang-orang mengalami dia panggil disorder. Okey, salah laku dalam tingkah mereka. Dan selalunya doktor, saya tengok kata hampir semua tindakan-tindakan ganas yang dilakukan oleh orang apabila siasatan dibuat, tanda-tanda telah muncul lebih awal. Berarti selalunya tahap kesedaran masyarakat untuk mengenal pasti bahawa potensi keganasan berlaku telah pun wujud, tapi tak ramai orang mempunyai pengetahuan bagaimana anda tahu bahawa seorang yang anda kenal akan berubah menjadi seorang yang tidak anda kenal, tetapi berpotensi bertindak di luar jangkaan. Doktor boleh bagi tips sikit tak, kata sekarang ni kalaulah saya balik, saya kuat membebel. Saya kata itulah, bila dia kerja penat, dia akan membebel. Membebel tu tidaklah memberi apa-apa gambaran yang kita panggil cry for help. Tapi kalaulah tiba-tiba balik, saya mula minum air tak sedap pun saya hempas cawan. Makan tak sedap pun saya simbah pinggan. Saya sebarkan meja. Macam mana kita nak tahu tahap bahaya dan bagaimana nak memulakan langkah supaya akhirnya kita tidak menjadi mangsa? Dia macam ni tau, Mas Zainal. Benda ni sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya persekitaran, kita punya latar belakang. So, bagaimana kita dibesarkan sebenarnya memberi kesan yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang, hari ini. Sebagai contoh, dalam 12 tahun pertama kita dibesarkan, kita didera, kita dipukul, ramai orang cakap benda-benda tak elok dengan kita. Itu 12 tahun pertama. Dan kita simpan segala benda tu menjadi program diri kita. Selepas 12 tahun tu mungkin kita masuk asrama. Lepas tu kehidupan kita macam biasa. Orang kata bahagia kan. Kita masuk asrama. Lepas tu kita 18 tahun masuk universiti. Lepas tu 25 tahun kita berkahwin. Bila berkahwin, sebenarnya selepas berkahwin, kita punya perilaku yang masuk umur 0 hingga 12 tahun tadi tersimpan di sini, masih ada. Dan bila berkahwin, masa itulah bila terjadinya sesuatu yang macam di luar jangkaan, benda tu akan keluar. Ini program yang ada dalam kepala kita, dalam akal kita. Memang semua manusia sebenarnya ada. Sebab tu penting untuk kita tengok environment kita, untuk kita tengok anak-anak kita ni. Sebenarnya kita tak boleh sebarangan nak kata anak kita dengan perkataan-perkataan tak elok. Sebab apa? Dia akan simpan dulu. Dia tak keluarkan sekarang. Dia keluarkan later on, bila mungkin dah dewasa, umur 20 tahun, umur 30 tahun. Sebab itulah terjadinya kes, kita nampak dia ni normal je kan, sampai umur 20 tahun, 25 tahun. Tiba-tiba bila dah kahwin, pukul isteri, pukul suami. Sebab apa? Sebab masa dia kecil, parent dia pukul dia. Jadi dia simpan benda tu. Makanya dia beranggapan bila besar, it's okay for me to hit. Kan? Jadi dia pun pukul. Sebenarnya kita pun tak boleh nak salahkan individu tersebut. Kerana apa? Kerana dia telah dibentuk oleh persekitaran sistem programming tu dah ada masa dia kecil. Jadi dekat sini menjawab kepada persoalan tadi, sebenarnya memang tahap-tahap dia berbeza, Wan Zainal. Kalau kita nak tengok seseorang ni, kesihatan mental ni kita tak boleh nak nampak secara luaran. Sebagai contoh, tangan saya luka, saya boleh nampak tangan saya luka, saya ambil plaster, saya tampal. Kan? Tapi kalau otak saya dicederakan dengan kata-kata kesat, sebagai contoh Abang Zainal kata, tak gemuk lah Duk Tazu tu. Macam contoh kan. Saya tahu saya tak gemuk. Okey, saya contoh kata macam tu. Lepas tu saya terasa, saya simpan kat sini, saya ni gemuk lah kan. Abang Zainal cakap macam tu lah. So benda ni akan tersimpan. Adakah kita nampak dia tersimpan kat dalam ni? Tak. Kita tak nampak. Tapi luka kat tangan kita nampak. Luka kat kepala kita tak nampak. Jadi dia akan tersimpan selama bertahun-tahun yang menyebabkan terjadinya masalah kesihatan mental. Kesihatan mental, saya sambung sikit lagi Kesihatan mental yang berpanjangan, kalau kita tak rawat, tadi dah bengkak ni, kalau kita tak rawat, maka dekat situ akan jadi penyakit mental. Penyakit mental, itu yang jadi banyaklah kemurungan lah, disorder, kadang gelak, kadang menangis, kadang stres, kadang tarik rambut, nampak muka isteri, nampak muka suami, rasa nak ambil pisau bunuh, rasa nak bunuh diri bila tak ada kerja, bila tak mampu nak tanggung isteri, tak mampu nak tanggung suami. Benda-benda itulah. Okey, saya hampir kagum untuk mendengar tentang apa yang dipanggil sebagai recycle history, bahawa apa yang pernah menjadi sejarah kepada seorang manusia, dia akan berulang semula dalam satu tempoh yang lain. Berarti
apa saja yang pernah berlaku kepada seseorang. Dalam Berarti kehidupan. kalau kita menjadi ayah, tolong ingat bahawa setiap kata-kata kesat yang kita katakan pada anak kita adalah kata-kata yang anak kita mungkin tidak gunakan sekarang, tapi dia akan gunakan apabila dia sudah dewasa. Setiap tindakan kekasaran yang kita lakukan kepada isteri kita tetapi terakam dalam fikiran anak kita mungkin akan menggunakan tindakan yang sama apabila dia sampai kepada satu peringkat umur yang lebih dewasa. Saya ingat Dr. Azul, kajian mengatakan bahawa 9 juta rakyat Amerika mengalihkan undi mereka adalah kerana 22,000 pembohongan yang dilakukan, bukan 22,000 kata-kata kesat ke atas wanita, penghinaan ke atas kaum, penderaan kata-kata kesat ke atas orang yang tidak bertentangan dengannya. Ini menyebabkan 9 juta undi yang Trump hilang kalau mengikut kajian The New York Times adalah kerana 22,000 muat naik beliau dalam media sosial yang melukakan hati pengundi. Yang kemudian 4 tahun kemudian kata New York Times itulah pembalasan pengundi Amerika terutama wanita, kaum pendatang dan lelaki yang tidak suka melihat wanita dihina. Okey doktor, saya nak tanya lagi satu Ini dah habis dapat gangguan psikologi. Saya nak cerita kita akan pergi tapi pada saya nak sambung sikit tadi yang kata pasal recycle kehidupan tu. Recycle history. Sebab apa? Recycle history dalam badan manusia ada neuron kan. Kita kan ada neuron kan yang dicipta oleh Allah kan. Jadi ada satu neuron ni nama dia mirror neuron cermin dalam badan kita di mana dia tugas dia meniru apa saja yang kita nampak. Sebagai contoh kalau saya nguap nanti Abang Zainal nguap. Kalau saya senyum, Abang Zainal senyum. Sebab apa? Sebab kita reflect to each other. Sebab benda tu memang ada dalam badan kita. Sebab tu ibu bapa sebenarnya kena tunjuk contoh yang baik. Sebab benda tu dikopi lah, disalin balik oleh neuron kita. Bila besar jadilah recycle of kehidupan dia. Neuron adalah sistem ingatan. Ada sel-sel yang ada dalam otak kita yang bersambung antara satu sama lain, yang mencipta ingatan, yang mencipta memori, yang menyimpan banyak benda-benda yang ada dalam kepala adalah neuron. Itu yang doktor sebut tadi bahawa bila setiap kali satu neuron yang kita dapat tengok, kita akan mirror, kita akan meniru neuron itu semula dan menyimpan. Berarti kalaulah anda seorang yang tersuka tersenyum dengan anak anda akan menyimpan ingatan tersebut dan dia akan sentiasa tersenyum pada orang lain kerana dia dipengaruhi oleh neuron kerana dibesarkan oleh ibu bapa yang suka tersenyum. Betul. Saya nak tanya satu lagi. Ni banyak lelaki semua ni, mereka ni sangat pantang kalau mendengar tentang wanita. Majoriti. Berapa view kita sekarang ni dah? 7.6, tolong share lagi terutama pada lelaki-lelaki yang pantang mendengar ni. Saya nak tengok sebagai, saya tak memihak lah dalam kes, saya anggap kata saya tak memihak. Mengenai kalau keganasan rumah tangga lah kita sebut, saya pergi pada semua level Domestic violence. Domestic violence semua dalam hubungan perkahwinan dan bukan perkahwinan. Lelaki akan digambarkan lebih dominan untuk melakukan keganasan. Wanita lebih dominan untuk kelihatan seperti mangsa. Ini realiti tanpa memburuk. Ini bukanlah kita boleh saja mengatakan wanita juga, tapi itu bukan fakta yang kita sebut dominan. Secara dominannya dunia kita adalah patriarki di mana lelaki menguasai sistem, termasuk sistem dalam bentuk fizikal. Selalunya doktor, apa punca dia? Kecenderungan lelaki untuk menjadi orang sebagai pemangsa lebih tinggi daripada wanita. Secara sebab ni. Katalah potensi saya bertindak kasar lebih tinggi berbanding orang mendengar khabar saya dikasari oleh isteri. Yang paling besar, jangan marah pula lepas ni kan saya cakap. Ego. Lelaki mempunyai ego. Perempuan pun ada ego. Sebenarnya lelaki dengan perempuan ni dua-dua ada ego. Tapi orang kata ego lelaki tu tinggi sikit lah daripada perempuan. Di mana kalau kita back to the basic of Quran pun lelaki dicipta terlebih dahulu. Jadi lelaki ni dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi dia berkuasa sedikit daripada wanita. Jadi egonya pun lebih tinggi sikit daripada wanita. Jadi bila mana ada sesetengah wanita yang cuba ingkar ataupun cuba melawan kata-kata seseorang lelaki yang mempunyai ego yang sangat tinggi, maka di situ terjadilah miskomunikasi ataupun perbalahan dan ends up akan membawa kepada domestic violence. Tak dengar cakap saya, cabar ego saya, gitulah. Tanpa mengambil kira soal gender, sama ada disakiti atau menyakiti, katalah lelaki atau perempuan. Untuk menyelamatkan rumah tangga. Tak nak being sexist. Being sexist, okey. Katalah dalam kes sekarang ni, isteri disakiti. Maksudnya saya mengeluarkan kata-kata yang keras dan melukakan hati isteri saya. Ataupun nanti kita ambil scene pula, isteri saya mengeluarkan kata-kata keras dan melukai hati saya. Selalunya kita cakap dulu kepada orang yang menjadi masalah, apa yang patut dilakukan oleh orang yang dilukai supaya dia tidak lagi memburukkan keadaan.
Orang yang Yang macam saya, pasal akhirnya yang kalau orang yang dilukai tak boleh manage, itu rumah tangga. Okey. Kita start dulu dengan orang yang dilukai, barulah kita pergi pada orang yang melukai. Kalau saya suka untuk ambil terus macam kaum wanita dan kaum lelaki, ataupun si isteri atau si suami. Seandainya perkara ni terjadi ke atas si isteri, makanya saya suka guna formula ni Abang Zainal, 3D. Saya selalu sebut 3D ni, diam, dengar, doa. So kalau kita adalah wanita tersebut, kita diam, kita dengar dan kita doa. Tapi masalah wanita ni pun dia ada ego juga. Bila mana dah jadi perbalahan ke, kadang-kadang kita tak nak diam. Lagi kita duk cabar. Buatlah. Lagi kita suka kan macam tu. Siram minyak. Dah orang kata saya tak nak, suami dia kata buat dengan muka-muka kan. Jadi sebenarnya perkara tu boleh menyebabkan berlakunya domestic violence lah tu. Dan ends up boleh jadi penceraian dan so on lah. Cuma dekat sini tu yang saya kata, saya bagi formula tu, kita kena diam, dengar dan doakan. Dengar dulu, sebab kaum perempuan ni, kadang-kadang kita ni, I'm not being sexist or anything, cumanya bercakap on behalf of the perempuan kan. Kadang-kadang kita ni bercakap tanpa berfikir. Terbalik dengan kaum lelaki. Kaum lelaki dia akan fikir dulu sebelum dia bercakap. Sebab tu kadang-kadang kita perasan lama sangat suami kita ni ambil masa untuk bagi jawapan. Kita tanya, abang buat apa tadi? Abang kenapa tak balik? Abang bising lah mulut kita. Suami kan, dia akan berfikir sekejap. Dia ambil masa. So apa, dia filter dulu. Risiko daripada jawapan. Risiko daripada jawapannya apa? What is the consequences of my word kan? Consequences of the action kan? Jadi itu suami. Tapi perempuan ni kita tak boleh diam. Jadi formulanya kita kena diam. Bila suami cakap, kita diam. Supaya kita elakkan berlakunya pergaduhan, elak berlakunya domestic violence tu. Dah diam, dengar. Jangan diam, tutup pula telinga. Suami cakap, tak nak dengar. Jangan buat macam tu. Itu lagi sakit hati kan. Jadi kalau dah diam tu, dengar. Buat-buat je dengar. Tak apa guys. Kita nothing to lose pun. Kita pretend je. Like orang lelaki kadang selalu pretend juga. Dia tak dengar pun apa kita cakap kadang-kadang. So kita boleh buat benda yang sama. Kita pretend like we are listening. Pretend untuk menyelamatkan keadaan. Untuk menyelamatkan keadaan tersebut. So kita dengar. Dan ketiga kita doakan. Doakan ni tak semestinya macam dalam solat. Kita doa je dalam hati. Ya Allah, tak naklah macam ni. Ataupun, minta-mintalah suami aku ni lembut hati. Kalau saya, maksudnya saya suka guna zikir nama Allah lah. Asmaul Husna Ya Latif. Ya Latif maksudnya yang lembut. So saya sebut, Ya Allah Ya Latif, Ya Allah yang lembut. Lembutkanlah hati suami aku ni. Asalah, kasar sangat ni. Macam tu kan. Itu untuk perempuan, isteri. Tapi untuk suami, lain pula formulanya. Untuk suami 3B. 3B. B yang pertama, beristighfar. Istighfar je. Selalu kan? Astagfirullahaladzim. Selalu keluar dari mulut suami juga. So bila dia cakap astagfirullahaladzim tu, perempuan ni dia akan macam selepek kena macam ya Allah, takutnya suami dah keluar astagfirullahaladzim tu, something lah tu. Kan? Jadi kita akan tersedar. Macam tu. Beristighfar. Lepas tu B yang kedua, kita bantu dia dalam memahami macam apa masalah sekarang ni. Sebenarnya kadang-kadang isteri ni susah nak difahami kan. Jadi kita bantu dia. Awak nak cakap pasal apa sebenarnya kan. Kita tanya dia soalan. Sebab kadang-kadang suami ni tend not to care. Dia macam malah nak ambil tahu. Malahan nak ambil tahu. Biar je lagi settle lah tu kan. Bangun tidur, suami bukan ingat apa pun, isteri ingat lagi, semalam tak settle lagi abang jangan, betul tak? Itu isteri. Suami dia tak ambil pot. Tapi untuk setengah kes ni, untuk elakkan orang kata pergaduhan ke apa, kita ambil pot sikit lah. Kita bantulah isteri kita, tanyalah kan, kenapa jadi macam ni, cuba bagi tahu kan, bantu. Lepas tu, last kali bersyukur lah. Selalu yang kita lupa. Selalu lupa bersyukur. Suami, kadang, bukan suami je lah, sebenarnya suami isteri lah kan. Orang lain ada je, tak ada isteri kan. Kita, setiap kali kita menghadapi masalah-masalah
macam rumah tangga ni kan, kita ingat balik lah ada moments yang elok-elok orang kata kan. Kita bersyukur lah, sekurang-kurangnya tak apalah ada gak suami isteri. At least nanti kalau kita tua, kita ingat in the future, kalau aku tua nanti, kalau aku terlantar lah kan, sakit semua nanti kan, dia lah yang akan jaga ni kan. Is it macam ya Allah bersyukurnya, tak apalah, tak payahlah marah-marah, biar pi lah. Okey. Kita bagi soalan daripada audien. Tentu ada yang macam-macam nak tanya. Jarang kita dapat peluang dan terkejut hari ini di belakang latar belakang Jeans dan juga Red Wing. Kita bercakap tentang bagaimana menguruskan hubungan lelaki dan wanita. Ada soalan daripada penonton, Amin? Yang pilih yang okey untuk dijawab lah. Jangan tanya nanti perlukah isteri memberi Big E kepada suami. Tentang pengambilan untuk shortcut, pengambilan barang terlarang. Okey. Berarti setengah orang cuba menyelesaikan masalah dengan memindahkan diri kepada bantuan dadah. Berarti kononnya ambil dadah, dia calm down dengan menggunakan drug. Betul Barang terlarang maksudnya itu Okey. Berarti dadah sintetik sangat meluaskan. Malah saya boleh bagi tahu kepada doktor bahawa perkongsian suami isteri dalam penggunaan dadah sintetik juga adalah sesuatu yang dianggap normal bagi kalangan pasangan muda hari ini. Kerana kedua-dua merasakan mereka mendapat manfaat daripada penggunaan dadah tanpa tahu kesan ke atas masa depan. Apa yang doktor boleh bagi tahu kata dadah sintetik atau apa sejenis jenis dadah air ketum pun adalah satu eskapisme yang berbahaya. Okey, sebenarnya macam ni tau. Pengambilan dadah ni merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan terjadinya masalah mental yang lebih kesihatan teruk. mental. Di mana kalau kita dapat tahu, dia merujuk kepada addiction. Addiction ni sesuatu yang lama-lama akan menjadi habit kita. Bila dia jadi habit, makanya dia akan menguasai akal kita dan menguasai emosi kita. Bila menguasai emosi kita, maka dekat situ kan kita sukar untuk membuat keputusan. Jadi kan sebenarnya kalau kita bercakap untuk mengalihkan perhatian kita, let's say lah sekarang ni kita dalam situasi PKP, tak ada kerja, cara paling senang apa? Ambil dadah, ambil isap rokok banyak-banyak ke, minum arak kan. Betul. It release for a short term. Sebagai contoh, 1 hari, 2 hari. 1 hari, 2 hari kita rasa sedap. Masuk 3 minggu, pengambilan berterusan akan merosakkan saraf kita. Lepas 3 minggu, kalau anda tak berhenti, anda akan jadi what we call addicted lah. Penagih. Lepas 3 minggu akan jadi penagih. Masa kat situ, wire kita dah short lah. Masa tu kita akan pandang isteri kita sebagai someone else. Kita dah tak rasa macam, rasa sayang tu sekejap ada, sekejap tak ada. Kita nampak dunia sekejap atas, sekejap bawah. Maka lepas 3 minggu, kita tak mampu untuk kontrol diri kita lagi. Apa yang menyebabkan darah di bawah kategori methamphetamine, amfetamin, ketamin dan aramin ni sangat berbahaya adalah kerana dia menghasilkan delusion dan hallucination yang sangat luar biasa. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, kalau saudara pergi dan baca forum-forum besar daripada dadah, bahaya daripada marijuana atau ganja, compare kepada datangnya morfin dan heroin, dia masih boleh dirawat walaupun kesan ke atas fizikal sangat kuat. Tetapi apabila datangnya dadah-dadah sintetik ataupun dipanggil dadah-dadah rekaan design drug ni, kesannya adalah pada kerosakan otak sangat kuat. Itu saudara boleh tonton saja. Saya bagi tahu pada saudara, tidak ada satu dokumentari yang menggambarkan itu sebagai dadah alternatif. Mereka menggambarkannya sebagai dadah pemusnah. Berarti tiada satu pun sumbangan yang diberikan oleh dadah sintetik kepada dunia perubatan berbanding ada dalam kes-kes tertentu. Dadah-dadah konvensional digunakan dalam dunia perubatan. Pastikan anda tidak terlibat dengan sebarang bentuk dadah sintetik. Kerana saya dah melihat begitu banyak dokumentari, telah melihat begitu banyak laporan. Malah apa yang boleh saya katakan pada saudara, kita memiliki 1 juta lebih kalau mengikut data bahawa rakyat Malaysia terutama yang muda yang terlibat dengan penggunaan dadah sintetik. Doktor, nasihat yang paling akhir yang saya akan minta kepada doktor adalah apa expectation doktor apabila disebut gentleman ataupun lelaki budiman? Lelaki budiman. Oh, Masya Allah. Dalam tafsiran doktor. Kalau orang tanya doktor lah, katalah anak doktor akan besar, dia akan tanya dengan doktor, ibu, saya ingin mencari lelaki budiman. Apakah ciri-ciri lelaki budiman? Lelaki budiman kalau pada pendapat saya lah, lelaki yang mampu sebenarnya untuk tak banyak pun lakukan, hanya mendengar dan memberikan orang kata kasih sayang kan kepada seseorang wanita atau individu lain. Sebenarnya tidak hanya kepada seorang wanita. Bercakap mengenai budiman ni, the way we behave, our moral value really define who we are. Budiman ni ditentukan oleh moral value, kelakuan kita, tata susila kita. Jadi gentleman tu sebenarnya terletak pada pemikiran kita, moral kita. So basically kalau kita jalan pergi supermarket kan,
kita nampak ada orang tua belakang kita, kita bukakan pintu untuk dia. The sense of respect is considered budiman as well, kan? The sense of listening to others people also budiman. Maknanya dekat sini, before kita cuba memberitahu orang untuk dengarlah cakap aku, kita dengar dulu apa yang nak cakap. Seek to understand before to be understood. Orang kata dengar dulu sebelum cakap. So itulah dia. Terima kasih Tata. Berapa ratus viewer kita Intan? 800? Okey, 800 viewer malam ni. Kami berterima kasih kerana sesi ilmu begini masih mendapat 800 tontonan malam ni. Saya harap anda berterima kasih dan kita akan selalu ada Dr. Azul kerana saya merancang untuk mengadakan, banyak orang minta supaya ada sesi ilmuan akademik seminggu sekali. Saya sedang berunding dengan doktor untuk mendapatkan tarikh dan hari supaya kita ada sesi tentang kaunseling psikologi. Ini adalah perkara yang paling miskin dari segi perkongsian ilmu, dan kesedaran kita orang Melayu pun tak banyak tentang perkara ini. Ini yang saya gambarkan kepada saudara bahawa kebanyakan krisis orang Melayu dia balik kepada agama, tetapi akhirnya dalam agama, sekiranya anda tidak bersedia dari psikologi, anda tak boleh digest agama dengan baik. Persediaan mental dan juga psikologi adalah satu cara untuk membolehkan anda menjerat agama dan mengguna pakai agama dengan baik. Ada ramai orang dia percaya bahawa lempar saja anak dia ke tempat agama, lempar saja anak dia ke surau dan masjid, anak dia boleh menjadi orang budiman, tanpa dia menyemai satu perkara yang paling penting bahawa aset agama hanya berfungsi bagi orang yang mempunyai akal dan jiwa yang terdidik dalam psikologi. Kita akan ada Dr. Azul lepas ni, dan Dr. Azul thank you so much kerana sudi datang. Terima kasih. Dia busy kerja-kerja, dia cari juga ke sini untuk sampai, dan insyaAllah saya akan aturkan sekurang-kurangnya acara mingguan dengan Dr. Azul lepas ni untuk membimbing lebih banyak daripada kita mendapat kesedaran mengenai psikologi.